الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa, maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, marilah kita mendengar dan memahami peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada kelaparan dan ketakutan, kekurangan harta benda, dan dengan kemusnahannya, kematian nyawa, buah-buahan yang tidak menjadi atau dimusnahkan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibat bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kami dipanggil kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang dikurniakan salawat, pujian, sanjungan kelebihan dan rahmat daripada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawa seluruh manusia yang berada di atas muka bumi akan diuji dan dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja dengan kehidupan yang selesa, kesihatan badan, umur yang panjang, mendapat pangkat, harta dan peluang serta ruang yang banyak, dengan kesenangan-kesenangan. Adakah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikurniakan kepadanya, menyedari bahawa itu adalah nikmat daripada Allah, bukan kepunyaannya. Semuanya adalah kepunyaan Allah yang diberi kepadanya sebagai satu amanah.
dalam masa yang sama setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada nikmat yang diberi itu, diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kesusahan. Sama ada orang yang hidup di dalam masyarakat umum yang berjuang menegakkan syariat Allah, menentang musuh-musuhnya, ataupun orang yang diam duduk sahaja di rumah. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelaparan, ketakutan. Walaupun makanan yang banyak, diuji dengan kelaparan apabila lambat mendapat makanan, ataupun diuji dengan tidak lalu makan, dan berbagai-bagai cara. Diuji dengan ketakutan dengan berbagai-bagai perkara yang berlaku di dalam masyarakat, walaupun dia tidak mengambil tahu berkenaan dengan masyarakat, mau hidup tidak bercampur dengan orang lain, dia tetap menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada harta bendanya akan dikurangkan dengan bencana yang menimpa, dengan salah laku yang dibuat, dengan kematian orang-orang yang disayangi. Buah-buahan dalam kebunnya yang subur tidak menjadi, dimusnahkan, dan berbagai-bagai cara yang dikehendaki oleh Allah, termasuklah dengan bencana alam, banjir, kemarau, kebakaran, ribut tauban, dan sebagainya. Semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu berlaku disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri, perbuatan manusia sendiri yang tidak menunaikan tanggungjawab di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada orang yang baik ataupun orang yang jahat, orang yang ingat kepada Allah ataupun yang lupakan Allah, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang yang sentiasa ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa tidak lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya mendapat nikmat kebaikan dia bersyukur, sekiranya ditimpa bencana dia bersabar. Orang yang bersabar apabila ditimpa bencana akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pasti kembali kepadanya. Diri kita, seluruh jasad kita, roh kita, semua yang ada pada diri kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada di keliling kita yang kita nikmati adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sedar dan insaf, itu semua adalah kepunyaan Allah. Dirinya, hartanya, keluarganya, segala yang dinikmati sebenarnya adalah milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menerima ujian dengan sabar, kerana menyadari itu semua milik Allah. Allah boleh mengambil bila-bila masa sahaja. Bukan saja mengambil hartanya, mengambil pangkatnya, mengambil ibu bapanya, mengambil anak isterinya, mengambil orang-orang yang disayangi. Bahkan Allah boleh mengambil dirinya sendiri. Orang yang sedar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat sabar
Dan orang yang begitu sifat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan dengan salawat, iaitulah ucapan sanjungan dan pujian daripada Allah dan para malaikatnya kepada nabinya, diberi yang sama kepada orang-orang yang bersabar menghadapi musibah dan bencana, dan mendapat rahmat daripada Allah yang tidak terhingga, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Hanya orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah sahaja yang bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut. Sesungguhnya kehidupan kita sebagai seorang manusia tidak boleh terlepas daripada ujian berbagai-bagai bencana dan qarinah yang berlaku dalam kehidupan ini. Yang paling membawa malapetaka, menyebabkan bencana, ialah perbuatan tangan-tangan manusia sendiri, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut dengan sebab kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah dengan sedar dan insaf. Ketahuilah, bencana alam yang melanda dunia hari ini, yang menakutkan saintis kepada orang-orang yang beriman, telah percaya berlakunya hari kiamat yang lebih besar yang memusnahkan alam ini. Kalangan saintis, ahli-ahli sains merasa risau dengan bencana yang melanda dunia pada hari ini. Ribut salji yang melanda negeri-negeri utara, kepanasan yang melanda negeri-negeri selatan dunia, cuaca yang tidak menentu yang melanda negeri-negeri yang berada di tengah dunia, menyebabkan sejuk yang tidak dapat ditahan oleh manusia biasa, kepanasan yang mengganggu kehidupan, bencana-bencana alam yang memusnahkan harta benda dan nyawa-nyawa manusia. Semuanya adalah akalan-akalan manusia yang tomok haloba, mencari kekayaan tanpa batas, tanpa mengira halal dan haram, membuang bukit, menebus kawasan berpaya, mengadakan ujian senjata, meledakkan ledakan yang kuat yang memusnahkan muka bumi dan alam sekitar. Dengan peperangan-peperangan yang berlaku di antara satu sama lain tanpa batas dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping akhlak-akhlak yang buruk, maksiat yang tersebar dengan seluasnya, itu semua adalah penyakit-penyakit masyarakat yang menyebabkan gangguan dalam kehidupan kita. Di sinilah kerja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berpeluk tubuh, tidak mengambil tahu perkara-perkara yang berlaku di keliling kita. Kemungkaran tidak dicegah, kebaikan tidak disokong dan didukung, hanya berdiam diri. Percayalah, mereka yang demikian tidak terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang sedar, insaf, hanya orang-orang yang beriman, sentiasa berada dalam kebaikan. Sekiranya mendapat nikmat dan rahmat, dia bersyukur, diberi pahala dan kelebihan yang besar. Sekiranya ditimpa bencana, dia bersabar, diberi pahala dan kelebihan yang besar. Hanya ada pada orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian,
malaikat orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, yang berpesan-pesan dengan perkara yang benar dan berpesan-pesan supaya bersabar. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين فتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menjadi orang-orang Islam yang sebenarnya sehingga mati dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrain lam tadillu ba'di abada ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selepasku, selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menentang dan menjauhkan diri semua perkara yang bercanggah dan berlawanan dengannya, kerana perkara yang seperti itu menyesatkan, membawa celaka, bencana di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang sangat berjasa menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi bi ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين.
اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.